Wa kaifa takfurun, dan bagaimana kamu boleh kufur? Wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh, sedangkan waw situ waw haliyah, sedangkan dibaca kepada kamu ayat-ayat Allah dan pada kamu juga ada rasulnya. Ini cerita orang Yahudi atau ahli kitab yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia dibaca ayat Allah dan pada dia ada Nabi, ada Rasul. Bagaimana boleh kufur? Tak sepatutnya. Ini tak sepatutnya. Tak sepatutnya. Kerana dalam keadaan biasa, orang-orang yang nak jadi kufur ni kerana dia tak ada ilmu. Nak sabarlah. Tak ada kitab, tak ada Nabi, tak ada Rasul. Yang ni tak ada orang nak beritahu ke dia, tak ada petunjuk, tiba-tiba jadi kufur. Kalau kita nak kata munasabah, munasabah lah. Tapi ini ada kitab, dibacakan kepada mereka. Maknanya didengar, dibaca dan didengar. Ada Rasul pula, Rasul tu yang baca dan dia lihat. Bila dilihat ni, tengok gaya bercakap Rasulullah, pandai bercakap, jelas percakapannya. Nabi pun sekali dengan izin Allah berlaku mukjizat. Yang kira-kira mukjizat ini benda pelik hanya berlaku pada Nabi dan Rasul saja. Kalau yang berlaku pelik juga kepada lain itu menuntut sihir. Tu tengok perangai dia pun. Kalau sihir ni kita tengok dia pun. Jenis ni mari daripada gua mana ni, balik pada negara mana ni, patut jadi begitu. Orang tahu tu sihir. Sihir kan orang tahu. Dia mari daripada negara mana. Biasanya dia pergi ke tempat-tempat tu. Mesir juga, kat piramid tu, situ dia bertapa. India jumpa dengan mana-mana punya umur ke tokoh, tukang sihir power tu memang biasanya begitu. Tukang sihir hebat-hebat dunia sekarang memang begitu. Tiba-tiba dunia terbang, boleh ke sana ke sini. Orang tahu. Perangai pun teruk. Dia pun pelik lah. Biasanya orang-orang itu dia pelik. Ni tak, wa fikum rasuluh, dan pada kamu ada Rasul. Ada yang perangai dia baik, tiba berlaku benda pelik. Masya Allah, ini mukjizat ni. Tak patutlah maksudnya. Tak patut. Sebab itu dia mari dengan pertanyaan, wa kaifa, dan bagaimana kamu boleh kufur sedangkan kamu dibacakan kepada kamu ayat-ayat Allah dan pada kamu juga ada Rasul. Tak patutlah. Cuma cara nak beritahu tak patut tu dengan tanya. Ini kita sebut dah, pertanyaan ni dia satu yang sangat baiklah. Cara dakwah kalau buat gaya bertanya sangat baik, daripada kalau pergi terus hukum. Kamu begian. Tu orang boleh jadi marah. Sebab dia kata tuduh aku, jaga dia nak saman. Tu kan nak main saman kan. Tapi tak, kita tanya aja. Saya tanya aja. Tanya tak ada apa, tak confirm ni. Jadi baik dia bagi. Dia boleh selamat lagi dah. Kawan tu dia fikir sendiri lah. Kita pun sebenarnya nak suruh dia sedar. Kalau duk main sama-sama begitu jadi cerita lain pula. Buang masa situ yang layan ke sama ni. Tak, saya tanya aja. Betul ke? Bagaimana kamu boleh kufur? Jadi wa man ya'tasim billah, dan barang siapa yang berpegang dengan Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa man ya'tasim, barang siapa yang berpegang. I'tas sama ya'tasimu, i'tisam, pegang sungguh-sungguh. Masa kaya siku pegang,
Tapi i'tasama, i'tasimu, berpegang sungguh-sungguh. Barang siapa yang berpegang sungguh-sungguh dengan Allah, dia pegang sungguh Allah, yakni agama Allah, ajaran Allah, maka sungguh dia telah ditunjuk kepada jalan yang lurus. Dia telah ditunjukkan kepada dia jalan yang lurus. Sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Dan kalau dalam keadaan lain Rasulullah sebut, di sana ada jalan mingkap-mingkap, kona, jalan putus-putus. Rasulullah buat dengan garisan. Ini tengah-tengah di jalan yang lurus. Itulah agama Allah. Siapa yang berpegang dengan agama Allah, jalannya lurus sampai kepada Allah, sampai masuk syurga. Lurus. Itulah dalam Islam inilah yang kita sekarang ni lurus. Kira-kira bila lurus begitu, selesa, tenang. Daripada bingkar-bingkar, kona, putus. Kalau jalan raya pun kona, lama-lama muntah. Ning, putus. Jadi terhenti. Itulah jalan yang selain daripada agama Allah. Dia banyak kona, ning, putus, tak sampai. Jadi sesat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah olehmu akan Allah dengan sebenar-benar takut. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Orang-orang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Tersebut dah dulu takwa perasaan. Takut ni dengan sebenar-benar takut. Haqqa tuqatihi, kalau dalam nahu disebut maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak yang falsafahnya untuk menguatkan. Sungguh maksudnya. Takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Terjemahan kita tu. Takut sungguh-sungguh maksudnya. Jangan main-main. Bukan setakat di lidah je sebut takut. Tapi takut sungguh-sungguh. Nak boleh sampai tahap tu kena belajar, kena berzikir, kena selalu duduk dalam majlis ilmu, baca buku-buku, berzikir, baca buku. Dia insya-Allah lah. Berkawan, duduk dengan orang yang baik, insya-Allah dia ada perasaan. Dia kena pupuk. Perasaan ni kena pupuk. Tapi kalau dipupuk, dibiasakan dengan perasaan selamba je, tak rasa apa-apa, dia jadi. Akhirnya orang tak solat, selamba je, tak rasa takut. Jawab dah ni, selamba je. Tu dia tak takut. Tak boleh begitu. Dengan Allah, hendaklah takut dengan sebenar-benar takut. Sehingga para sahabat dikatakan bila turun ayat ni, dia susah hati. Sebab nak kena takut sungguh-sungguh ni. Dia punya sahabat yang susah hati pada awalnya, sehingga turun ayat. Dikatakan menghuraikan lagi, dikatakan juga memansuhkan ayat ini. Allah sebut ittaqullah fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kamu takut kepada Allah sekadar mampu. Jadi kalau dikatakan menghurai ayat ni, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Bukan dengan makna sampai tak buat kerja, sampai nak makan ni, ini halal ke haram, tak boleh tak makan ni, keluar nanti ada benda-benda maksiat, tak keluar rumah. Bukannya nanti macam tu. Sampai ada je hak makan tu, kita kata yang syubhat. Dalam kehidupan ni dia ada manusia ni yang lama orang lain kena bergaul semua. Tapi kita kena jaga diri kita lah.
Tidaklah bermakna nak takut sangat kepada Allah akhirnya tak bergaul, tak makan, tak minum. Sekadar mampu kamu, sekadar mampu kamu. Fattaqullaha mastata'tum, hendaklah kamu takut kepada Allah sekadar mampu kamu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman ya. Dalam keadaan Islam dikatakan juga dalam keadaan ikhlas. Jangan mati, maksudnya beramal ni sungguh-sungguh, takut kepada Allah sampai mati. Situ maksudnya. Kita ni dia dalam Islam, dalam iman sampai mati. Cuma ayat ni, jangan kamu mati. Macam mana jangan mati? Semua mati. Mana boleh larang tak mati? Ni nak mati, mati. Mesti mati. Tapi kalau nak mati pun mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan ikhlas. Itu maksudnya. Cuma cara bercakap tu. Nak mati boleh mati, sila mati. Tetapi biar mati dalam iman, mati dalam Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah yang dikatakan tadi. Ini Allah ulang balik ayat ni. Tadi wa may ya'tasim, siapa yang berpegang. Sini wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Tali Allah, agama Allah. Tali Allah dikatakan lagi Al-Quran. Tali Allah dikatakan lagi jemaah. Jemaah itu pun ada tafsiran juga. Sebab apa kata jemaah? Sebab selepas tu Allah sebut wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Sebab yang nak jadi berpecah-pecah ni sudah tentu dia ramai. Kalau seorang-seorang dia tak panggil pecah, atau seorang-seorang dia tak panggil bercerai. Paling kurang 2 orang tak tahu bercerai. Sebab dia dah pernah bersama. Jadi jangan kamu berpecah belah. Ia juga itu tafsiran pada kata wa'tasimu bihablillah, jangan berpegang teguhlah kamu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, dengan agama Allah, dengan Al-Quran. Pegang, pegang ramai-ramai lah. Pegang, semua pegang. Semua pegang-pegang tu jadi berjemaah lah. Dengan juga kalau pergi ke situ, pegang agama Allah ni, pegang agama Allah, ramai-ramai kita jemaah. Solat berjemaah, buat kerja berjemaah. Wala tafarraqu, dan jangan kamu berpecah belah. Jangan berpecah belah. Agama larang, Allah larang. Kerana pecah belah ini musibah. Agama perlu kepada kekuatannya dengan berjemaah. Sehingga Ali radhiyallahu anhu sebut, la islama illa bi jama'ati, wa la jama'ata illa bi imamin, wa la imama illa bi ta'ati. Tidak ada Islam melainkan kena berjemaah. Islam ni dia mesti berjemaah, agama yang jemaah. Manusia pun mesti hidup beramai-ramai. Kalau dia kata Islam pun dia mesti hidup community ramai-ramai. Islam lagi-lagi lah memang begitu. Salat pun berjemaah, kerja pun berjemaah, apa-apa pun berjemaah. Dia tak ramai-ramai pun nanti dia berkahwin, anak dia ramai, jemaah juga. Mesti berjemaah. Jadi agama ni tidak ada agama melainkan kena ada berjemaah, baru sempurna agama. Dan tidak ada jemaah melainkan kena ada ketua. Dan tidak ada ketua melainkan kena ada ketaatan. Kena dengar, baru dikatakan sempurna jemaah tadi. Sebab dia ada ketua. Kalau dia buat kepala sendiri je, itu bukan berjemaah, itu tak sempurna lah maksudnya. Wala tafarraqu, dan jangan kamu berpecah belah. Tak pegang ramai-ramai. Tali Allah ni bersatu.
dengan tali Allah. Dengan tali Allah, bersatu dengan tali Allah, dengan agama Allah. Dikatakan agama Allah lagi digunakan tali kerana tali ini dia macam penyelamat atau penanda. Untuk nak ke mana-mana ada tali, ikut tali itu selamat. Atau dalam tempat dia gaung ke apa ke, bila ada hulu tali, selamat, penyelamat. Jadi agama ni penyelamat sebenarnya. Dia penyelamat. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a. Dan ingatlah olehmu akan nikmat Allah ke atas kamu. Kenal balik. Kalau nak berpecah, cuba kenal balik. Atau sekarang ni dah tak berpecah setelah ada agama Allah. Sebelum berpecah, cuba kenal balik. Dah berpecah ke, kenal balik nikmat Allah yang Allah telah beri kepada kamu, yang mana sebelumnya kamu bermusuh-musuhan. Sebelumnya kamu berkelahi, berperang sama sendiri. Kalau Arab jahiliah dulu, Aus dan Khazraj dikatakan 100 tahun lebih, 120 tahun, 120 sana, 120 tahun berkelahi. Berapa keturunan? Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah satukan hati kamu dengan agama Allah tadi. Daripada yang nak pergi sana tak boleh, sini tak boleh, berbunuh-bunuhan saja. Setahun berapa kali perang, hak yang rasminya. Dan yang tak rasmi, pergi sana kena colek, pergi sini kena colek. Perang begitu. Dia ada perang hak rasmi besar. Sampai-sampai tu ke, kalau sekarang ni kena dengan sniper lah, kena dengan tu lah, kena ni, kena colek. Perang. Yang namanya perang tak aman lah. Hidup dalam keadaan sengsara. Kalau orang tua-tua dulu kita sini gitu lah, susah, pakaian tak ada, makan di kayu, makan sagu rumbia je. Susah. Cuba kenal. Lalu Allah satukan kamu, jadi kamu bersatu, kamu kuat. Bersatu, kuat, boleh jaga negeri sendiri, aman. Bila bersatu dia mari kekuatan-kekuatan tu, keamanan, kemakmuran, boleh bekerja, boleh berniaga, boleh berumah tangga, aman. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kamu dengan nikmatnya, dengan tali Allah tadi, dengan agama Allah bersaudara. Bersaudara, itulah nikmat, iaitu bersaudara, boleh berkawan. Itu nikmat tu. Kalau sama orang Islam ni nikmat, dan saudara sama orang Islam. Kalau keluarga ni nikmat, berjiran, itu nikmat. Jiran baik, kamu bersaudara mara gitu, walaupun mungkin kau orang Islam tapi dia baik, itu pun dah nikmat juga. Dapat jiran baik. Yang dikatakan nikmat dunia ini, isteri baik, rumah baik, kenderaan baik, jiran baik, nikmat. 4. Isteri baik, rumah tempat tinggal baik, kenderaan baik, jiran baik. Masya Allah lah. Kalau dah duduk di situ, jiran baik, Masya Allah. Jadi kamu akhirnya baik, tak berperang. Jadilah kamu dengan nikmat tadi. Yang agama Allah ni kata jangan perang, jangan berkelahi. Walaupun agama lain, tak apalah, masing-masing lakum dinukum waliyadin, tapi jangan berperang. Nikmat. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dan dahulu kamu di tepi neraka, di pinggiran neraka. Syafa hufrah, di pinggiran lubang neraka. Nak masuk dalam neraka dah dulu. Kalau kekal dalam tu, hari tu atas dunia pun mati dalam keadaan duduk pun tak aman, mati pun mati. Mati tu mati masuk neraka terus. Mati masuk neraka terus sebab syirik satu. Kemudian pembunuh-bunuhan tu semua jahiliah. Perang sama sendiri tu semua jahiliah. Dulu kamu duduk situ dah, duduk di tepian lubang neraka. Orang Kelantan panggil bira. Itu apa bahasa dia apa? Tepi-tepi dah lah.
sepadan, sikit lagi nak masuk dalam neraka. Fa'anqadhakum minha, lalu Allah selamatkan kamu daripadanya. Allah selamatkan kamu daripadanya. Jadi semua Islam semua agak jauh daripada api neraka. Jauh daripada api neraka. Masya Allah. Kalau mati dalam keadaan tu neraka lah kan. Auzubillah min zalik. Lalu Allah selamatkan. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitulah Allah terangkan untuk kamu ayat-ayatnya. Begitulah Allah terangkan kepada kamu nikmatnya, ayat-ayatnya. Beruntungnya kamu, bagusnya kamu sekarang ni dah tak berperang, dah sedar mara. Itu semua nikmat. La'allakum tahtadun. Moga-moga dengan penerangan begini kamu dapat petunjuk lagi. Bertambah lagi petunjuk. Bertambah lagi kamu kena jaga ni, kena jaga. Persaudaraan ni kena jaga. Nikmat ni kena jaga. Moga-moga begitulah. Atau kalau kamu dah berperang, kamu dah berpecah, kamu sedar-sedar, insaf dah balik. Insaf lah, sudah-sudah dah lagi. Moga-moga kamu dapat petunjuk juga dengan kamu sedar. Kalau kamu kelahi balik, memang musibah. Tapi kalau kamu kena balik, tak boleh kelahi dah. Jangan kelahi. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada dari kalangan kamu satu umat yang menyuruh kepada kebaikan. Wal takum minkum, hendaklah ada dari kalangan kamu. Ummah, satu umat, satu taifah dikatakan, satu golongan. Yad'una ilal khair, yang menyuruh kepada kebaikan, ajak orang lain buat baik. Kena ada. Karena ramai-ramai itu kena ada. Bukan semua buat kerja ni, sebahagian. Sebab tu minkum, min li tab'id, sebahagian maksudnya. Kena ada orang buat kerja dakwah. Kena ada. Bahagian ekonomi ada, bahagian pengurusan tu ada, bahagian ni ada, kena bahagian dakwah. Cantik dah orang nak buat tu. Ni bahagian kebajikan, ni bahagian kematian, ni bahagian dakwah. Pulanglah kementerian ke biro ke lujnah ke, kena ada. Ataupun dalam umat ramai-ramai ni ada jemaah dia, jemaah ajak orang buat baik, seluruh orang buat baik, kena ada. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka juga mencegah daripada kemungkaran. Suruh orang buat baik dan larang. Ni bagus, jom solat. Sampai masa pula ni jangan buat ni. Kalau tengok di sini lebih didahulukan menyeru kepada kebaikan. Banyak suruh. Jangan banyak larang. Tu tak boleh, ni tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh. Akhirnya orang ingat Islam ni tak boleh je. Sedangkan kalau nak berdakwah ni kena banyak sebut, ajak yang baik. Dalam masa yang sama larang juga. Kena ada. Jangan suruh orang solat ya. Solat, tapi hal lain dia tak larang. Sampai masa kena larang. Sampai masa ada ketikanya kena cegah. Kena cegah. Sama ada cegah dengan pegang tangan dia ke, dengan cara apalah. Cegah ni pun macam-macam cara juga nak cegah. Ikut kemampuan lah kata-kata. Tapi kena cegah. Tapi didahulukan suruh buat baik. Begitulah yang Nabi sebut, basyiru wala tunaffiru. Nah, dakwah ni banyak beritahu berita gembira. Dan jangan bagi takut. Jangan menyebabkan orang lari. Nah, dakwah ni cerita kebaikan, bagi seronok, dan jangan bagi orang lari. Macam mana? Ni kena hikmah. Kena bijaksana lah maksudnya. Kena pandai lah. Dakwah ni pun sebab tu, dakwah ni akhirnya dia ada jurusan dia, ada pengajian dia.
jurusan dakwah. Ada pengajian dakwah. Di sana ada pengajian syariah, hukum hakam, usuluddin. Kalau di Malaysia ni ada ilmu wahyu. Ada pengajian hadis. Ada pengajian qiraat, macam mana baca Quran. Ada pengajian dakwah. Ngaji bab dakwah ni macam mana cara-cara nak berdakwah, sebab ni pun satu bidang, satu kerja yang dia pun ada disiplin dia. Dia bukan boleh ajak ya. Yang aku dah ajak kan, cakap benda betul. Pada orang yang kadang-kadang nak kena ada cara dia. Bukan main belasah gitu ya. Baca ayat dia, kadang-kadang tak jalan ayat, kena jalan dengan logik akal ke, pelan-pelan. Itu kalau orang belajar usul dakwah, cara-cara nak dakwah begitulah, kena pandai. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Orang-orang yang buat kerja dakwah, suruh orang buat baik, larang orang yang mungkar, itu orang yang berjaya. Awal-awal lagi Allah beritahu berjaya tu. Sebab dia kerja baik apa? Kerja baik orang terima mesti untungnya. Kena sobat sikit je, lama-lama orang terima, InsyaAllah. Ni kerja yang pasti berjaya. Lama-lama insyaAllah orang terima. Orang terima ni benda baik, benda fitrah, benda yang baik, benda fitrah. Dia semula jadi sesuai dengan manusia, mesti dia terima. Maka berjaya orang-orang yang buat kerja ni. Lambat cepat dia. Dan berjaya juga dikatakan berjaya dengan pahala yang dia dapat, berjaya dunia akhirat. Di akhirat masuk syurga. Masya Allah, orang-orang yang buat kerja dakwah ni banyak pahala dia. Nabi sebut orang-orang yang suruh kepada orang lain buat baik, kemudian dia mati. Usaha dakwah dia itu, ilmu dia ke, ajak dia buat baik ke, tunjuk ajar dia ke, orang lain amalkan, dia sentiasa dapat pahala. Yang dikatakan nanti amal al-ilm yuntafa' bihi, ilmu yang mendapat manfaat, yang digunakan. Ilmu tu daripada fulan, daripada pendakwah ke, alim ke, ustaz ke, siapa-siapa ke, mak ayah ke, orang tua yang nasihat, tunjuk ajar. Ilmu tu bila dipakai, dia terus dapat pahala. Tuan ilmu. Mau gitu ke pahala tak putus-putus lah. Jaya. Kalau kita esok di akhirat dia tengok, oh banyaknya pahala dia. Orang pakai sungguh ilmu dia. Tu memang berjaya. InsyaAllah syurga lah. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Dan janganlah kamu jadi seperti mereka-mereka yang berpecah belah, macam Yahudi atau sesiapa lah. Ada orang-orang dulu yang berpecah belah. Malah yang berpecah belah itu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, selepas datang kepada mereka keterangan. Yang jadi berpecah tu setelah datang keterangan, datang ilmu. Atau tadi ayat tadi kata dibacakan kepada kamu ayatnya dan pada kamu ada rasulnya. Masa tu nak jadi kufur, jangan jadi macam tu. Jangan jadi macam tu. Tadi Allah tanya, ni dalam masa yang sama, jangan jadi macam orang sana. Jangan jadi macam orang sana. Pesan kepada orang Islam, wala takunu, janganlah kamu jadi, orang Islam, jangan kamu jadi seperti mereka-mereka yang berpecah setelah ada ilmu. Dah datang keterangan, ada Nabi, ada Rasul, berpecah juga. Jangan jadi begitu. Jangan cari pasal lah. Kalau betul tu cari pasal lah. Tu cari pasal lah tu. Degil, jangan degil lah. Kalau begitu degil lah. Dah orang nasihat dah gini-gini, tak peduli, jadi degil. Dah ada ilmu, orang nasihat, dan tu juga dah berpecah juga. Jangan degil. Jangan degil. Kalau dah ada orang nasihat, muncullah ada orang nasihat, baguslah. Sebab dia ada je nanti orang nasihat ni. Dia memang janji Allah dah akan ada je umat ni. Tapi kita
Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq. Akan sentiasa ada dari kalangan umatku yang sentiasa membawa, sentiasa menang, sentiasa bawa kebenaran ini. Akan sentiasa ada je. Cuma kita tu nanti lepas pada tu nak pakai tak pakai? Pakailah. Kalau dah ada orang tegur-tegur, cakap-cakap, nasihat, pakailah. Jangan degil. Malam sekali kalau dah ada orang tegur, pecah juga. Ada orang tegur, tak ada juga. Malam sekali. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan bagi mereka itu azab yang besar. Azab yang besar. Tak nak pakai sampai bawa jadi kufur. Jadi kufur. Oh, azab yang besar. Keadaan mereka ini nanti Allah sebut yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari, kenanglah pada harinya. Ingatlah, kalau kamu nak pecah juga, nak degil juga, cuba kenang hari ini. Hari yang mana berseri-serilah muka, dan juga ada hari dan juga ada yang muka hitam. Cuba kenang ini. Kenang hari yang nanti ada muka setengah-setengah orang tu berseri-seri. Yauma tabyaddu wujuh, baydun atau bayda, putih, terang, bercahaya. Pada hari yang ada muka tu putih, sebab iman dia. Wa taswaddu wujuh, dan ada mukanya hitam sebab amalan. Cuba kenal muka tu. Ada muka hitam, ada muka putih, ada muka hitam. Putih hitam bukan sebab muka dia tak pakai bedak ke kuku putih ke apa kan, bukan sebab tu. Ni kita ada juga cerita muka putih akhirat esok. Bukan sebab tu, ni amalan bukan sebab kosmetik ke. Hitam tadi bukan dia memang kulit dia hitam ke, bukan. Sebab dunia ni ada kan hitam putih, keturunan dia, keluarga dia hitam lah. Ada orang keturunan putih lah. Tapi itu nanti dia bukan nanti bangun putih ke hitam sebab di dunia ni dia hitam putih, atau di dunia ni dia make up tak make up. Sebab tu bukan. Jangan anggap itu. Cuba kenal pada hari yang ada orang-orang nanti di sana muka putih-putih, seri, dan ada yang hitam. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang muka dihitam, akafartum ba'da imanikum, itu kerana nanti kufur mereka. Hitam kerana kufur mereka, maksiat mereka, sehingga ternampak di muka. Ini kesan maksiat. Dan tanda, Allah buat tanda di sana nanti. Sampai Allah tanya, akafartum ba'da imanikum, adakah kamu telah kufur? Kenapa kamu kufur setelah kamu beriman? Setelah kamu beriman atau setelah diberikan kepada kamu iman, ditunjukkan kepada kamu iman, kamu pun dengar tentang iman, kamu pun lihat tentang iman. Akafartum, kamu boleh kufur juga. Padan muka jadi gitu maksudnya. Padan muka jadi gitu, tanda. Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasalah azab. Zaqa yazuqu ni rasa dengan lidah. Zaqa yazuqu rasa dengan lidah, tetapi digunakan juga. Fadzuqul azab, rasalah. Sebab biasanya orang memula nak rasa dia dengan deria lidah. Walaupun tangan pun pegang dia rasa kasar lembut. Tapi di sini rasa dengan lidah. Ini bahasa saja, bukan nanti rasa azab tu macam kita rasa makanan, rasa dengan lidah. Ini masuk di dalam. Sebab dengan lidah ni sensitif sangat, pedih sangat. Fadzuqul azab bima kuntum takfurun, maka rasalah azab kerana dulunya kamu kufur. Rasa. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah, dan ada pun orang-orang yang berseri wajah-wajah mereka, putih wajah-wajah mereka, maka mereka itu dalam rahmat Allah.
Mereka itu dalam rahmat Allah. Kerana rahmat Allah. Kerana rahmat Allah tu. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Ada pun orang-orang yang berseri, cerah, bercahaya muka mereka itu kerana dalam rahmat Allah. Sehingga di akhirat esok muka berseri. Cuma nak jadi sebab tadi dikatakan juga orang-orang yang berseri muka ini kerana wudu. Sebab itu ada istilah gharul muhajjalin. Gharul muhajjalin, orang-orang yang berseri-seri muka tanda dia. Gharul muhajjalin, kalau kuda dia ada tanda. Kalau di kuda ni dia ada tanda tumpuk-tumpuk di kepala dekat dahi dia tu antara tanda kuda baik lah. Kalau orang tengok kuda ni dia tahu, tengok cara dia duduk, tanda dia, bulu dia. Kalau dia ada macam orang pandai tengok binatang, dia tengok lembu atau orang tengok ayam. Kalau orang minat ke ayam, dia tengok ayam. Dia tahu ni ayam baik. Dia tengok telur tak apa. Telur tu jual mana ada. Ni orang pandai. Gharul muhajjalin, tanda kepada kalau kuda lah. Hingga istilah tu digunakan kepada orang-orang yang besok muka berseri-seri disebabkan wudu. Jadi orang-orang yang sebab tu Nabi kata lebihkan wudu. Ambil wudu tu lebih sikit. Sikit dia maksudnya gitu. Sebab tu nanti akan jadi berseri-seri. Walaupun Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia faham ambil wudu sampai lengan ni. Dia punya nak bagi berseri tu nanti basuh sampai ke lengan. Itu dia seorang ni. Tapi itu pahaman sebab dia ada orang pun faham tu dia punya cara penghayatan ni. Tak jadi fiqah orang ramai. Kita sekat Allah sebut kan, wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah tangan sampai ke siku. Tu sampai ke sini, dia nak beramal hadis tadi. Sampai ke sini. Itu dia aja. Maka berseri-serilah muka. Ada pun orang-orang yang muka dia berseri kerana dalam rahmat Allah, kerana dia solat. Solat kan memang dalam rahmat Allah lah. Sedekah, infak, istighfar, taubat, itu memang sentiasa dalam rahmat Allah. Duduk dalam majlis ilmu, rahmat Allah. Dan di akhirat disuruh dalam rahmat Allah. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq. Itulah ayat-ayat Allah. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacanya ke atas kamu wahai Muhammad dengan kebenaran. Itulah cerita sebenar Muhammad. Ini cerita akhirat ni, tak berlaku lagi. Cerita orang kulit, muka putih, muka hitam. Sekali lagi muka hitam putih ni ada orang-orang yang muka dia putih tapi dia kalau ahli maksiat nampak pun tak ceria dia pun. Dia bukan duduk pada make up dengan itu ni, bukan. Dia iman. Dan ada orang kulit hitam tapi baik, berseri dia. Kita pun suka nak berkawan dengan dia. Tak rasa pun dia hitam. Sebab hitam ke putih ni, ataupun akhirnya kita suka dengan seorang tu bukanlah semata kulit tu, tapi kerana iman dia, hati dia. Boleh jadi dia putih, kita tak suka dia. Tu duduk juga macam ada sahabat pergi ke Jepun. Orang sana kan biasa dia tak ada agama, putih, semua putih tapi duduk dekat-dekat tu kan. Tengok tandas dia pusing, tu macam pusing. Dia dekat sikit, hancing pun dia tu. Saya tak seronok. Akhirnya bila dah tahu gitu, saya tak seronok. Sebab jenis orang ni kan hidup gitu. Tengok dalam TV apa semua macam best. Dia duduk dekat. Iyalah kencing tak masuk. Memang pancing lah. Dia akhirnya saya tak seronok. Situ kencing tak masuk. Duduk lama-lama tu bau dia tu. Rupanya selama ni pancing. Jadi bukan hitam putih dia di hati. Itulah ayat yang kami telah bacakan kepada kamu wahai Muhammad. Cerita-cerita, keterangan-keterangan yang kami ceritakan kepada kamu, bacakan kepada kamu wahai Muhammad dengan kebenaran. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin, dan Allah tidaklah menghendaki kezaliman kepada alam ini.
kepada manusia ini. Allah buat itu, buat ini, ada muka putih, ada muka hitam. Bukan. Allah tentukan putih, hitam bukan ikut suka dia. Sehingga dikatakan orang zalim lah, Allah buat orang muka hitam. Bukan. Dia beramal di mana hitam, kerana dia yang buat muka dia jadi hitam nanti. Dia buat amal soleh, putih jadi, kerana dia buat amal soleh. Ini buat maksiat, buat itu, hitam jadinya. Bukan Allah yang buat, dia sendiri yang buat diri jadi. Allah tak zalim. Allah tak zalim. Allah sebut wa Allah yuridu zulman lil alamin, dan tidaklah Allah menghendaki kezaliman kepada manusia ini, kepada alam ini. Tak. Malah Allah nak apa sebenarnya? Allah nak kebaikan. Allah nak kebaikan. Kalau yang masuk juga tu, itu diri dia sendiri yang buat jadi begitu. Baik pada Allah dan sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana maw'idhan wa rahmah. Allahumma dzakirna bima nasina wa 'allimna bima jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.